A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 2, iaitu bagi tajuk pelajaran 22 bidang sirah dan tamadun Islam di bawah tajuk kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pemerintahan kerajaan Islam yang pertama di dunia bermula di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina asas negara Islam Madinah yang kuat dengan cara membina masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, menggubal piagam Madinah, membina pusat perniagaan, iaitu di mana zaman pemerintahan kerajaan Islam ini bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman pemerintahan kerajaan Islam diteruskan dengan Khulafa Ar-Rasyidin, dan seterusnya adalah Umayyah. Yang keempat adalah Abbasiyah dan yang kelima adalah Uthmaniyah. Ini adalah zaman-zaman pemerintahan kerajaan Islam pada ketika itu. Okey, kita nak tengok kepada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 4 aspek untuk kita menilai dan melihat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama dari aspek ketenteraan, yang kedua dari aspek kemasyarakatan, yang ketiga dari aspek politik, dan yang keempat dari aspek ibadah. Okay, kita tengok yang pertama dahulu, iaitu kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, dari segi ibadah, kita tahu bahawa ibadah ini adalah pengikat hubungan antara manusia dengan Allah. Bila kita melakukan ibadah, maksudnya kita sedang membuat satu hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Asas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah usaha menyeru manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Jadi kita tengok di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali asas dakwahnya adalah dia berusaha untuk menyeru manusia ini supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat apabila baginda menjadi imam pada setiap solat fardu, kecuali baginda sakit. Sepanjang kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sentiasa menjadi imam apabila masuk waktu solat fardu, kecuali apabila baginda sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai syiar Islam, iaitu tempat tumpuan masyarakat untuk beribadat, menuntut ilmu dan menyelesaikan sebarang masalah. Jadi masjid ini bukan sahaja dijadikan tempat untuk beribadat, tetapi masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan juga untuk menyelesaikan sebarang masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan solat fardu kerana hubungan akidahnya yang rapat dengan Allah. Kita tahu bahawa solat fardu itu adalah wajib, adalah antara perintah Allah. Maka apabila kita mengamalkan ataupun apabila kita melakukan solat fardu, hubungan akidah kita dengan Allah menjadi lebih rapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah menunaikan solat sunat dan qiyamul lail di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah. Kesempurnaan akidah dan ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok di sini betapa hebatnya kepimpinan Rasulullah, dia mampu memimpin umat-umat Islam pada ketika itu, di mana asasnya adalah satu saja, iaitu menyeru manusia supaya menyembah Allah. Bila manusia mengamalkan solat fardu, melakukan solat fardu, maka hubungan manusia dengan Allah itu sudah makin rapat. Maka senang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin umat-umat Islam pada ketika itu. Dari segi kemasyarakatan. Kemasyarakatan, kita tahu bahawa masyarakat ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi ia adalah ukhuwah teras kesatuan umat.
Kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni, saling membantu dan bersatu mempertahankan negara Madinah. Kemudian terbentuknya sebuah masyarakat Madinah yang baru, gabungan daripada Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Kejayaan ini dapat dilihat melalui usaha baginda, antaranya iaitu persaudaraan sesama Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Ini antara usaha yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan sesama Islam, iaitu baginda mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar ni kita tahu, Muhajirin ni adalah orang-orang Mekah yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Manakala orang Ansar itu adalah penduduk tetap Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baginda berjaya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya serta berjanji untuk membantunya. Orang Ansar memberikan pelbagai bantuan seperti tempat tinggal dan harta. Jadi kita tengok orang Ansar ini, iaitu penduduk-penduduk Madinah ini, memberikan segala bantuan kepada kaum Muhajirin yang berhijrah tersebut. Itu bermaksud apabila berlakunya persaudaraan itu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mempersaudarakan mereka. Jaminan keselamatan untuk kaum bukan Islam pula. Walaupun Madinah ini adalah negara Islam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjamin keselamatan kaum bukan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah. Mereka perlu bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan Madinah. Hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka dijaga dan tidak dicerobohi. Jadi walaupun mereka dipimpin oleh umat Islam pada ketika itu, namun hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka tetap dijaga dan tidak diceroboh. Sekarang kita nak tengok dari segi politik. Kita tahu bahawa politik ini dia memacu kestabilan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijak menjaga keamanan dan kestabilan negara Madinah. Strategi politik baginda adalah seperti berikut. Untuk hubungan dalaman antara Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggubal piagam Madinah, iaitu Perlembagaan Negara Madinah secara bertulis. Piagam ini dibina atas dasar tanggungjawab dan keadilan untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Secara bertulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan konsep syura dalam pemerintahan. Baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat, meminta pandangan dan menetapkan keputusan secara bersama. Konsep syura ini adalah konsep perbincangan antara pemimpin-pemimpin untuk mendapatkan keputusan secara bersama. Ini adalah hubungan dalaman. Manakala kita nak tengok hubungan luaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan rundingan dengan sebanyak mungkin kabilah Arab sekitar Madinah. Mereka-mereka yang masuk ke dalam Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengadakan rundingan dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian persahabatan dengan mereka, ataupun sekurang-kurangnya perjanjian berkecuali, supaya mereka tidak akan menyokong atau berperang dengan untuk mana-mana pihak. Maksudnya apabila kabilah Arab ini datang masuk ke Madinah, Rasulullah akan membuat perjanjian persahabatan dengan mereka, ataupun jika tidak dapat melakukan persahabatan, sekurang-kurangnya perjanjian berkecuali, di mana mereka yang masuk ini mereka tidak akan menyokong mana-mana pihak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patuh kepada syarat-syarat perjanjian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada kerajaan luar sekitar Madinah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengutuskan surat kepada kerajaan di luar. Contoh surat undangan untuk beriman, contoh surat undangan yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adanya perkataan Bismillahirrahmanirrahim yang bermaksud daripada Muhammad hamba dan pesuruh Allah kepada
Al-Muqawwis, pemeluk agama Kristian yang terkenal, selawat dan salam ke atas mereka yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menyeru kamu supaya memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim. Ini adalah contoh surat undangan, surat permintaan ataupun undangan supaya pemimpin-pemimpin kerajaan luar itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut ketenteraan. Okey, kita tahu ketenteraan ini dia menjulang maruah agama, mempertahankan nyawa. Kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek ketenteraan dapat menjaga maruah agama dan keselamatan umat Islam. Okey, antara tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuklah secara umumnya mengutamakan pendamaian berbanding peperangan. Maksudnya kalau berlaku sesuatu yang mungkin akan berlaku suatu peperangan, Rasulullah lebih mengutamakan untuk berdamai dahulu sebelum menyerang. Menubuhkan pasukan peronda untuk mendapat maklumat musuh. Jadi di sini kita dah nampak kepimpinan Rasulullah, dia sudah tahu untuk menubuhkan pasukan peronda. Memperkuatkan umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan. Okey, di sini juga kita boleh nampak kehebatan kepimpinan Rasulullah, dia menguatkan ataupun memberikan kemahiran ketenteraan kepada umat-umat Islam. Mengetuai hampir semua peperangan dengan kemahiran yang tinggi dan meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Jadi apabila berlaku sesuatu peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia akan mengetuai hampir ke semua peperangan. Dengan kemahiran yang tinggi, dan dia seboleh-bolehnya ingin meminimumkan bilangan kehilangan nyawa dan harta. Maksudnya dia tidak membunuh secara sebarangan. Mengamalkan peperangan yang beretika seperti tidak membunuh orang awam dan tidak merosakkan tanaman. Ini adalah antara tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek ketenteraan secara umum. Kita nak tengok strategi peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mempelbagaikan strategi peperangan untuk mengelirukan musuh. Bergerak secara rahsia dan pantas sehingga tidak memberi peluang kepada musuh untuk menyerang balas dan akhirnya musuh menyerah atau melarikan diri. Melancarkan serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh dan dapat mengelakkan pertumpahan darah. Tidak panik walaupun berada dalam situasi genting, malah terus bangkit menyusun strategi baru. Walaupun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin telah dikhianati oleh orang lain, tapi dia tidak panik, malah dia terus bangkit menyusun strategi baru. Kita tengok ketika strategi peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika di medan perang Uhud, iaitu suasana genting dia berlaku apabila sekumpulan memanah. Pemanah tu meninggalkan lokasi mereka sehingga memecahkan barisan tentera Islam. Tapi walaupun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyusun strategi baru dengan membuat pertahanan di kawasan tinggi di Bukit Uhud. Akhirnya tentera Islam dapat dikumpulkan semula dan kembali gigih menyerang musuh. Jadi kita tengok di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cepat mengatur strategi baru untuk mengawal keadaan peperangan tersebut. Antara intipati perjanjian Piagam Madinah, iaitu berkaitan dengan bukan Islam. Ini adalah Piagam Madinah berkaitan dengan bukan Islam. Tadi kita tengok antara Piagam Madinah antara Islam ialah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar kan. Jadi kita tengok ini antara bukan Islam, iaitu kelompok Yahudi diiktiraf sebagai satu umat dan dijamin keselamatan mereka. Setiap kelompok bebas mengamalkan agama dan pegangan masing-masing. Orang musyrikin Madinah tidak boleh memberikan bantuan kepada orang Quraisy Mekah. Ini adalah antara intipati perjanjian Piagam Madinah. Antara isi Piagam Madinah iaitu sebarang perselisihan dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua keluarga. Jadi jika ada berlaku perselisihan antara rakyat pada ketika itu, mereka akan merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pihak yang mengikat perjanjian perlu taat kepada pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kesemua pihak wajib menjaga kesucian agama kota Mekah daripada sebarang kezaliman. Okey, seterusnya kita nak tengok iktibar daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari segi ibadah, mengajak anggota keluarga dan rakan bersama-sama untuk membudayakan ibadat dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada kepimpinan Rasulullah kita boleh mengambil iktibar untuk mengajak ahli keluarga kita, anggota keluarga dan rakan-rakan untuk sama-sama membudayakan ibadah dalam kehidupan. Mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid seperti solat berjemaah dan majlis ilmu. Jadi kita sama-sama mengajak ahli keluarga kita, mengajak rakan-rakan kita untuk sama-sama mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid seperti pergi solat berjemaah setiap 5 waktu ataupun pergi menghadiri majlis ilmu dan sebagainya. Okey, dari segi kemasyarakatan, kita boleh menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan seperti gotong royong dan kenduri kendara, memelihara hubungan baik dan bantu-membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan keusahawanan kecil. Okey, dari segi politik, kita hendaklah boleh mengambil iktibar dengan berdisiplin. Kita sendiri berdisiplin dan mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Menyumbang idea untuk pembangunan kelab atau persatuan yang disertai. Tidak bersubahat dengan perlakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan negara. Manakala dari segi ketenteraan, kita boleh menanam sifat cinta akan negara dan patriotisme dalam diri serta sanggup berkorban demi agama dan negara. Menjaga kekuatan fizikal dan mental dengan menyertai aktiviti sukan dan co-curriculum, menyertai dan menggerakkan badan beruniform. Ini adalah iktibar yang boleh diambil, yang boleh kita ambil daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi untuk kelas tual talian nanti, pelajar dikehendaki menyalin semua nota yang ada di dalam video ini ke dalam buku latihan masing-masing. Jadi itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.